Hukum tak bayar zakat ni Ustaz. Oh Allah, hukum tak bayar zakat. Okey, nak tanya Kak Ani, hukum tinggal solat apa? Oh, salah. Haram, berdosa. Sama Sama jugalah dengan hukum tak bayar zakat. Hai Hero, hai Dewi. Selamat datang ke Set Remaja React. Hai, Assalamualaikum. Okay, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sihat tak? Sihat. tak? Alhamdulillah. Hari ni kita ada special untuk korang, which is kita akan bagi satu video daripada social media remaja dan kita nak korang react kepada video tersebut. Boleh? Okay, boleh. Confident Boleh, confident. InsyaAllah. Hello, kita kembali lagi dalam edisi Office dan kali ini aku nak cakap pasal zakat. So kita tahu zakat itu adalah perkara yang wajib bagi semua yang beragama Islam, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Tapi aku nak tanya kepada Office mate aku ni, apa yang orang faham tentang zakat? Jom. Abang nak tanya satu soalan, apa yang abang faham tentang zakat? Zakat ada beberapa jenis kan. Zakat ni macam zakat fitrah tu memang untuk kewajipan untuk Muslim lah. Tapi kita ada lagi beberapa jenis zakat. Zakat perniagaan, zakat harta, Oh, ada banyak. zakat tanaman, semua zakat pendapatan semua. Zakat ni adalah penyucian diri kita untuk kita gunakan harta kita untuk menyucikan diri, make sure harta kita. Okey, dalam hadis Nabi dia cakap dalam bahagian harta kita ada hak orang lain juga. Jadi melalui zakat kita menyucikan harta kita untuk bagikan kepada hak orang lain. Itu maksud dia. Okey, zakat ni merupakan salah satu daripada rukun Islam lah. So bagi yang berkemampuan, mereka wajib untuk menolong orang yang susah. Itu adalah salah satu cara kita untuk menolong orang-orang yang susah. Apa yang akak faham tentang zakat? Zakat, I believe setiap apa yang kita dapat, macam gaji macam tu, ada rezeki dekat untuk orang lain juga. So macam in a way macam bersihkan kita punya gaji. Zakat ni umpama macam memberi suatu sumbangan dekat orang-orang yang memerlukan. Itulah pemahaman saya. Pemahaman saya pula, zakat ni adalah kewajipan ke kita sebagai Islam untuk memberi sedikit daripada harta kita untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Zakat ni something yang difardukan kepada mereka yang berkemampuan, dan zakat ni diberi kepada mereka yang berhak, macam golongan asnaf, orang yang masih Islam tu, mu'alaf, anak-anak yatim, ibu tunggal, anak-anak yatim, if I'm not mistaken lah. So zakat tu ada banyak jenis juga. So macam yang kita bekerja, usually yang kita akan bayar zakat pendapatan lah. Dan mungkin untuk saving kita, zakat simpanan, zakat emas pun, kalau ada banyak emas pun kena bayar jugalah. Itu yang saya faham pasal zakat. Okey, abang nak tanya sikit, apa yang abang faham tentang zakat? Zakat ni adalah bayaran yang wajib dikenakan kepada orang Islam yang dibayar setiap tahun, and then untuk membantu asal anda miskin dan orang-orang yang memerlukan. Itu saja yang saya tahu lah zakat ni. Okey, zakat ni adalah salah satu terdiri daripada 5 rukun Islam lah. Dan zakat ni adalah wajib lah. Jadi jangan larilah daripada bayar zakat. Kefahaman saya tentang zakat adalah penolakan 2.5% daripada apa yang kita peroleh untuk disumbangkan kepada zakat negeri masing-masing dan akan diberikan kepada kumpulan asnaf lah untuk membantu. Itu yang saya faham lah. Itu dia. Tapi I suka host dia. Kan macam tertarik kan, macam awal tu macam tapi baju dia macam konti sebenarnya. Baju dia sama, topi yang sama, baju yang sama, cuma mata je lah lain sedikit ya. Sebenarnya kan Ani, I punya knowledge pasal zakat pun sebenarnya I would say tak cukup meluas lagi. Banyak benda yang I tak tahu. Right. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Dengar korang pada luar tadi duk sembang pasal zakat. Betul tu kuat ke tu zakat? Ya, itu kan sebenarnya banyak yang kami tak tahu pasal zakat Ya, Ustaz. Betul. Tapi itulah zakat kan hukum Islam. Malu kita tak tahu zakat dah. Maksudnya sebenarnya kita tak tahu yang zakat ni ada macam-macam jenis. Macam saya lah Ustaz. Saya banyak benda yang saya tak tahu juga pasal zakat. Pertama sekali kita kena faham, zakat ni dia ada 2 jenis. Yang pertama sekali zakat fitrah. Zakat fitrah ni ialah yang setiap kali kita datang bulan Ramadan kita akan tunaikan kewajipan. Zakat fitrah ni unik dia. Tak kisahlah berharta ke, tak berharta ke, kaya ke, miskin ke, semua diwajibkan
untuk membayar zakat fitrah. Dan juga yang keduanya, jenis yang kedua ni adalah zakat harta. Okey, tadi yang apa kita tengok dekat yang apa Syazah dengan Andi tengok dekat video tu yang duk sembang tu, itu semuanya adalah berkaitan dengan zakat harta. Zakat harta ni pula dia terbahagi kepada beberapa, antaranya zakat emas, zakat perak, zakat pendapatan, zakat simpanan. Banyak sebenarnya zakat ni. Jadi zakat ni dia berkaitan dengan kalau benda tu pendapatan kita, benda tu milik kita, maka perlu dikenakan zakat. Ustaz, tadi saya ada tengok kat video tu, ada orang cakap kita bayar zakat ni macam kita mensucikan diri kita. Apa maksud dia, Ustaz? Okey, zakat ni dia maksud sendiri pun zakat itu adalah mensucikan. Okey, kalau kita tengok daripada sudut lughawi tu, dia lughawi kan bahasa itu zakat itu. Juga yang itu. Daripada sudut bahasa Arab tu zakat ni maksud kita nak mensucikan. Daripada sudut istilah itu dalam maksud istilah tu adalah untuk kita mensucikan harta kita ini, untuk kita mengeluarkan sedikit daripada harta kita dan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan ataupun orang-orang yang termasuk dalam golongan yang penerima zakat. Sebagai contohlah kita sebagai pelakon, kan. Kita sendiri pun dah tahu kan. Kita punya pendapatan kita tu mungkin ada dalam tempoh, katakan kita dibayar untuk kita membuat rakaman untuk tempoh 24 jam. Tapi dalam 1 jam kita mengula ataupun kita buat bermalas-malasan, buat macam nak tak nak. Hanya 23 jam sahaja yang kita gunakan kualiti, tapi kita dapat bayaran secara total, secara penuh untuk 24 jam. Sebab itulah dengan kita mengeluarkan zakat ni, kita nak sucikan harta kita, pendapatan kita yang 1 jam tadi tu kita mengula tu. Kena hati-hati. Okey. Selalu tidur ke kat Ustaz? Jadi itulah lagi satu pun kita tak tahu juga kan, dalam kita punya pendapatan kita tu ada juga rezeki untuk orang lain. Jadi salah satu cara untuk kita nak sampaikan ataupun kita nak salurkan bantuan tersebut adalah dengan melalui zakat. Okey, Ustaz, kalau nak luar konteks sedikit, kalau kita cakap pasal zakat ni macam untuk kami lah yang mungkin orang kata yang dah dicari-cari oleh LHD. Mungkin kenapa you senyum? Takut ke? Tapi kita nak tahu juga macam kalau kami tak bayar LHDN tapi kami bayar zakat. Okey. Itu penerangannya pula macam mana? Okey, kita dah bayar zakat tapi tak bayar LHDN. Sebenarnya bila kita dah bayar zakat ni, kita akan dapat rebate untuk bayar cukai LHDN. Sebagai contoh je saya lah, bila mana saya tak tahu, alhamdulillah masih lagi mengamalkan ataupun kita melaksanakan zakat ni, kita bayar zakat, kita akan dapat rebate. So dalam rebate ni lah yang kita akan bawa ke LHDN, dia akan kira-kira tolak-tolak, tak payah bayar cukai, dah lega. Kan? Tapi kalau kita masih lagi, contoh dia kita dah tolak dengan rebate tu, masih lagi kita punya pendapatan kita itu melebihi daripada pendapatan biasa-biasa ataupun kita dah perlu diwajibkan untuk bayar cukai, bayar je lah untuk pembangunan negara kita juga. Faham. Jadi sebenarnya zakat ini in a way meringankan juga beban kita. Ya, cuma kita tak nampak je ya. Betul, zakat dan cukai. Okey, sebab dah masuk pasal HDN tadi kan. Zakat tu dia adalah untuk mengurangkan bebanan bagi saudara-saudara kita yang seagama dengan kita. Cukai pula untuk mengurangkan bebanan yang tanggung oleh masyarakat Malaysia. Jadi sebenarnya bila kita melaksanakan pembayaran zakat ni, kita sudah pun membantu saudara-saudara kita. Berbalik kepada video yang kami tengok tadi, ada soalan yang mengatakan, bukan soalan, ada yang cakap zakat kita ni akan diberikan kepada anak-anak yatim dan orang yang memerlukan kan. Jadi kalau katakan mereka ni dah berduit, layak tak untuk terima zakat? Okey, sebenarnya tadi pun saya ada juga terdengar tentang video yang ditonton oleh Anit dan Syazah tadi tu. Sebenarnya ada sedikit kesilapan fakta dekat situ. Sebenarnya anak yatim dan juga ibu tunggal tu, mereka ni bukanlah dalam kategori 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Melainkan yang anak yatim dan juga ibu tunggal itu di dalam kategori asnaf. Sebagai contoh, anak yatim tu dia bekerja sebagai amil zakat, orang yang kutip zakat. Maka dia boleh menerima zakat. Katakan pula ibu tunggal tu dalam kategori orang yang fakir, maka dia boleh menerima zakat. Ibu tunggal tu dalam kategori orang yang miskin, dia boleh menerima zakat. Ibu tunggal itu dalam kategori orang yang sedang menerima kecaman hutang ataupun mendapat bebanan hutang, maka mereka layak untuk menerima zakat. Mungkin juga ibu tunggal ataupun anak yatim itu kategori orang yang baru memeluk Islam. Baru saja sebagai saudara baru, mereka juga layak untuk menerima zakat. Tapi kita nak highlight kat sini, kalau sekadar ibu tunggal, anak yatim, yang kaya lah, apatah lagi yang kaya, memang tak layak dah untuk menerima zakat. Ustaz, tadi saya kena marah Ustaz dalam video tu. Dia kata apa? Jangan lari bayar zakat, haram. Dia sebab wajib kan bayar zakat. Jadi Ustaz saya nak tanya, kalau orang tu dah lama tak bayar zakat, dia lari, macam mana Ustaz nak buat?
Okey, ini soalan yang selalu kita dapat lah. Sebab kita kena faham tau, kondusi ataupun keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang ni cukup berbeza. Pendedahan kita, pemberitahuan maklumat kita dan juga pengetahuan kita tentang zakat tu sendiri pun tak sama macam zaman dulu. Kan? Macam Syazah dengan Anik pun hari ni alhamdulillah dapat kan satu ilmu yang baru tentang zakat kan. Sebelum ni kita tak tahu. Jadi begitu jugalah ramai di luar sana yang masih lagi tak tahu. Jadi kalau macam tak tahulah macam mana kita nak melaksanakan atau juga melangsaikan hutang kita tu, qada kita dengan zakat yang sebelum-sebelum ni, boleh untuk kita laksanakan dengan dua kaedah. Pertama sekali kita layari website zakat.com.my. Dekat situ ada kalkulator. Nak buat kira-kira zakat emas ke, zakat pendapatan ke, ada kat situ. Boleh untuk lakukan pengiraan. Atau yang keduanya boleh terus merujuk dengan PPZ Mawib. Bagi jumpa dengan diorang punya staff kat sana. Mintalah kita bawa lah kita punya kira-kira kita, buku kira-kira, buku 35 ke tak kisahlah buku apa. Minta pihak pusat pungutan zakat Mawib untuk melakukan kira-kira dan juga insya-Allah lah kita dapatlah untuk melaksanakan dan juga melangsaikan qada kita, qada zakat kita yang terdahulu pula. Itulah sebenarnya kita tak tahu tapi sebenarnya PPZ dah ada dah sebenarnya. Mudah. Semua benda mudah. And then selalunya kalau kita ingat kalau solat je lah ya ada qada, tapi sebenarnya zakat pun ada qada juga. Tapi Ustaz, hukum tak bayar zakat ni Ustaz? Oh Allah, hukum tak bayar zakat. Okey, nak tanya Kak Ani, hukum tinggal solat apa? Oh salah. Haram, berdosa. Sama jugalah dengan hukum tak bayar zakat. Kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun, kalau Allah sebutkan ayat berkaitan dengan solat mesti akan disertakan dengan zakat. Aqimus solah wa ataz zakah. Aqimus solah wa atuz zakah. Aqamas solah wa ataz zakah. Allah sebut mesti akan gandingkan antara solat dan juga zakat. Bermaksud kat sini kedua-duanya ni ada satu keintiman ataupun satu kepentingan satu sama lain. Kalau solat saja tapi tak zakat. Sebab itulah kalau kita tengok dulu zaman Saidina Abu Bakar, ada sekali tu Saidina Abu Bakar hantar tentera untuk perangi orang-orang yang tak mau bayar zakat ni. Sampai tahap tu perang tau, isytihar perang bagi orang yang tak bayar zakat. Apatah kita zaman sekarang ni mungkin sebab kita rasa selesa, tak ada orang nak main tak perang kan. Sebab tu kita sengaja melalaikan untuk melakukan zakat ni. Tapi ingat kalau kita terlepas dengan ancaman perang sekalipun, kita tidak akan terlepas daripada pandangan dan juga hukum dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi laksanakanlah zakat. Insya-Allah dengan zakat kita itu kita bukan hanya membantu diri orang lain tapi juga untuk membantu diri kita sendiri. Kita pun sekarang ini sudah pun berada dalam bulan Ramadan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton kita ni yang tak nak bersesak-sesak di meja amil zakat untuk membayar zakat, boleh untuk terus melayari portal fitrah.zakat.com.my untuk melaksanakan zakat fitrah anda. Dan kepada sesiapa yang nak bayar zakat emas, pendapatan dan lain-lain, korang boleh pergi ke zakat.com.my. Yes, betul tu. Dan kepada anda semua yang nak follow Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook, boleh follow PPZ ataupun Pusat Pungutan Zakat. Dan kami di sini nak ucapkan selamat bulan puasa ataupun salam Ramadan kepada anda semua dan jangan lupa untuk bayar zakat. Yang paling penting sekali apa? Jangan lupa puasa. Jangan lupa puasa tu lah penting. Puasa penting. Yes. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.